rokok dan minuman keras dirampas. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Jabatan Kastam Negeri Sembilan menumpaskan sedikit rokok putih dan minuman keras yang diseludup dalam dua serbuan berasingan di Selangor. Nilai keseluruhan rampasan termasuk cukai berjumlah 13.4 juta ringgit. Pengarahnya Muhammad Afiq Ishak berkata, dalam serbuan pertama di Pelabuhan Kelang Utara pada 26 Februari lalu, pihaknya menahan 3 unit kontena dan menemukan 97,200 tin bersama 30,392 botol minuman keras pelbagai jenama dan saiz bernilai keseluruhan 3.2 juta ringgit. Kontena itu dipercayai dari Dubai dan China untuk pasaran negara jiran. Modus operandi MO sindiket adalah minuman keras tersebut diseludup dan dipercayai telah dibawa masuk ke negara ini tanpa melalui prosedur penginputan yang sah bagi tujuan penjualan di pasaran tempatan dengan harga yang lebih murah. Kes ini sedang disiasat di bawah Seksyen 1351E Akta Kastam 1967 dan dibaca bersama Peraturan 30/1 Peraturan Zon Bebas 1991. Manakala serbuan kedua di Pandamaran pada 1 Mac, pihaknya menahan 5 unit kontena dan 2 lori mengandungi rokok putih pelbagai jenama dan minuman keras bernilai 10.2 juta ringgit. Susulan kedua-dua serbuan itu, 5 individu termasuk 2 warga asing ditahan. Sedikit penyelewengan minyak diesel bersubsidi ditumpaskan menerusi Optiris 3.0 dalam serbuan di sebuah permis di Dengkis, Selangor Jumaat lepas. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM49,100. Menurut Ketua Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Azman Ahmad, hasil maklumat awal modus operandi sedikit terbabit adalah dengan mengisi minyak diesel bersubsidi daripada beberapa stesen minyak dengan menggunakan lori yang diubah suai. Kemudian dibawa ke stor haram penyimpanan sebelum dijual di pasaran gelap. Pemeriksaan lanjut ke atas keseluruhan permis menemukan sejumlah 12,000 liter minyak diesel dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan penyelewengan. 2 lelaki tempatan berusia 57 dan 44 tahun turut direman bagi membantu siasatan. Polis Perak menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah yang dipercayai aktif di sebuah pusat hiburan di Setiawan. Ketua Polis Negeri Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, ia susulan penahanan seorang lelaki warga tempatan di hadapan pusat hiburan berkenaan. Hasil pemeriksaan berjaya merampas pelbagai jenis dadah yang dianggar bernilai hampir RM3,000. Manakala ujian saringan air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin dan mempunyai rekod kesalahan lampau kes jenayah dan dadah. Suspek direman selama 7 hari bermula 10 Mac bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam semua itu juga seramai 152 pengunjung telah ditahan di pusat hiburan itu. Hasil ujian saringan air kencing mendapati 25 orang positif dadah. Daripada jumlah itu, 14 terdiri daripada lelaki warga tempatan dan 11 perempuan warga Vietnam berumur antara 21 hingga 41 tahun. Di Johor, polis menahan 87 individu termasuk 68 warga asing dalam serbuan terhadap 22 pusat urut tidak berlesen yang disyaki menggaji pekerja asing tanpa permit pada Sabtu lepas. Ketua Polis Johor, Komisioner M. Kumar berkata, kesemua 22 lelaki dan 65 wanita itu ditahan menerusi opnoda khas yang dijalankan secara serentak melibatkan Jabatan Siasatan Jenayah di seluruh negeri. Pihaknya turut merampas peralatan digunakan dalam mengurut, buku catatan dan telefon bimbit berjumlah RM8,789.
Kes disiasat mengikut Seksyen 372A dan Seksyen 372B Kanun Kesiasaan Seksyen 107 Akta Kerajaan Tempatan 1976 serta Seksyen 6-1-C, Seksyen 15-1-C dan Seksyen 55B Akta Immigration 1959 Palang 63. 17 individu terlibat kegiatan memberi pinjaman wang tanpa lesen di berkas menerusi Ventures di seluruh Johor dari 5 hingga 6 Mac. Ketua Polis Johor, Komisioner Polis M. Kumar berkata tangkapan melibatkan 14 lelaki tempatan dan 3 warga asing termasuk 2 wanita. 5 kenderaan, 26 telefon bimbit, 25 kad bank, 2 komputer riba dan 40 keping salinan kad pengenalan dirampas. Turut dirampas wang tunai berjumlah RM48,366 dan 9 keping cek. Individu yang ditangkap berusia antara 18 hingga 65 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 5-2 Akta Pemberi Pinjam Wang 1951. Tindakan Jawi menahan 2 selebriti yang didakwa berkhawat bukan gimmick bagi meraih publicity. Sebaliknya, ia berdasarkan aduan yang diterima. Penyekhaluan ini adalah salah satu daripada kesalahan di bawah Akta Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan. Okey, 1997. Jadi kalau ada sebarang laporan yang dikemukakan oleh pihak pengadu, pihak ketiga kepada bahagian penguatkuasaan Jawi, berdasarkan aduan tersebut, pihak bahagian penguatkuasaan Jawi ini akan memulakan siasatan dan sekiranya dapati ada kelaukan tu dan kemudian akan buat tangkapan. Tidak ada at any point of time Jawi akan kompromi perkara ini dan nak melakukan sesuatu tangkapan bagi satu-satu kesalahan itu semata-mata nak mempromosi selebriti ke apa, tak, itu tidak. Mahkamah Magistrate Batu Pahat menetapkan 22 April bagi mendengar permohonan izin memindahkan kes pembunuhan ibu tunggal Mila Syarmilah Samsusah ke Mahkamah Tinggi Muar. Tarikh itu ditetapkan Magistrate Suhaila Safuddin selepas pihak pendakwaan mendapatkan laporan forensik. Tarikh permohonan izin itu juga dicadangkan peguam tertuduh Syahri Anwar dan tidak mendapat sebarang bantahan daripada pihak pendakwaan. Perbicaraan sebelum ini berjalan sebanyak 3 kali di Mahkamah Magistrate Batu Pahat. Sebelum itu tertuduh Muhammad Haikal tiba di Mahkamah Magistrate Batu Pahat seawal 8 pagi dikawal ketat anggota Jabatan Siasatan Jenayah, turut hadir keluarga Bella serta peguam pemerhati. Penjara di Kelantan dilaporkan dalam keadaan kritikal apabila kapasiti penghuni melebihi 87%. Penjara di negeri itu hanya dapat menampung penghuni lebih 3,000 orang sahaja. Namun terdapat lebih 7,000 banduan di penjara Pengkalan Cepa dan penjara Pusat Koreksional Machang. Pengarah Penjara Kelantan, Mat Yaakob berkata, kapasiti itu melibatkan kemasukan penghuni sama ada sebagai banduan reman atau banduan sabitan. Kita masih mampu, tetapi keadaan yang cukup kritikal dengan kadar kemasukan penjara di negeri Kelantan sama ada sebagai banduan riman ataupun banduan sabitan. Dia proses dia salah satunya kita ada, maknanya kesesakan kita ni dah mencapai peringkat 87% daripada kapasiti asal. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program Hari Penjara ke-234 peringkat Kelantan di Pengkalan Cepa, Kota Baru. Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK berharap dapat mengekalkan rekod sifar keracunan makanan di Bazar Ramadan tahun ini. Pengarah JKNK, Datuk Dr. Zaini Hussein berkata, tiada sebarang kes keracunan makanan dilaporkan di Bazar Ramadan melibatkan pengguna tahun lepas.
Pada tahun lepas, apabila kita buat pemeriksaan di gerai-gerai ini, kita dapati bahawa 96.2% gerai-gerai yang diperiksa ini mempunyai tahap premis yang bersih. Jadi insya-Allah saya percaya kalau budaya ini diteruskan, dan saya percaya peniaga yang sama juga majoritinya akan berniaga pada tahun ini, dan sekiranya budaya ini dapat tingkatkan dan peratusan kebersihan ini dapat ditingkatkan, insya-Allah kita berdoalah supaya tidak berlaku keracunan makanan ataupun apa-apa penyakit yang melibatkan makanan dan juga air. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengagihkan bubur lambuk kepada pengguna jalan raya menerusi program tanggungjawab korporat sosial Semarak Ramadan 2024 di Kota Baru. Mengulas lanjut pemantauan dan pemeriksaan juga akan dilaksanakan 180 petugas JKNK membabitkan 69 bazar Ramadan di seluruh negeri Kelantan bagi mengekang sebarang pelanggaran peraturan termasuk isu kebersihan. Pasaraya Maidin Manjoy kini ditutup sementara sehingga tarikh yang akan dimaklumkan nanti. Ia susulan insiden kebakaran yang berlaku semalam. Menerusi kenyataan di Facebook rasminya, Maidin memaklumkan pelanggan boleh berkunjung ke cawangan di Meru Raya atau Gopeng bagi mendapatkan barangan keperluan. Maidin Manjoy akan kembali beroperasi setelah mendapat kebenaran dan kelulusan pihak bomba. Pasaraya itu dilaporkan terbakar pada 7.09 malam semalam. Tiada mangsa dilaporkan terlibat dalam kejadian. Seramai 108 pekerja pasaraya besar Maidin Manjoy yang terlibat dalam kebakaran malam tadi akan ditempatkan di cawangan Meru Raya sementara premis itu ditutup. Susulan insiden tersebut, Pengarah Urusan Maidin Muhammad Holding Berhad, Dato' Amir Ali Maidin berkata, ia bagi memastikan kebajikan kesemua pekerja dijaga dan mereka boleh terus bekerja. Jelas beliau, anggaran awal kerugian akibat kebakaran di pasaraya besar itu dianggarkan sekitar 50 juta ringgit. Bagaimanapun jumlah sebenar kerugian belum dapat dipastikan. Ini nampak, saya tengok ini akan mengambil masa lah. Sebab the structure, the integrity of the structure. Nampak okey juga sana sini tapi bahaya. Macam saya beritahu pagi tadi, yang tu okey, jatuh. Kan? Saya jalan kat sana, kat belakang tu tadi, pagi dia sekali dekat. Tapi sekarang nampak dah buka. Tu tadi nak jalan pun, bomba kata jauh-jauh sikit. Takut-takut dia turun bawah kat sana. Tu daripada sana turun, sini pun akan turun. Tu bahayalah. Bahaya untuk semua orang. So I think we have to take one step at a time. Beliau bercakap kepada pemberita selepas melawat pasaraya besar Maidin di Manjoy, Ipoh yang musnah akibat kebakaran semalam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak masih melaksanakan tugasan operasi hari kedua memadam kebakaran di pasaraya besar Maidin itu bagi memastikan sisa bara kebakaran dipadamkan sepenuhnya. Sekarang ni kerja pemadaman dah selesai malam tadi, cuma masih ada asap-asap yang masih lagi keluar daripada tingkat 1, dan untuk memastikan kerja-kerja overhaul dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya, kita perlu mengeluarkan sisa-sisa runtuhan daripada bumbung semalam supaya kami dapat, selepas kita clearkan sisa-sisa runtuhan tu, barulah kami pihak bomba boleh buat total pemadaman dan overhaul secara keseluruhan. Tular kononnya rakyat negara tembok besar boleh mendapat kerakyatan negara ini dengan mudah meski baru saja tinggal di Malaysia. Bagi menguatkan tuduhan, gambar pasport dan MyCard didakwa milik warga Cina itu dipaparkan. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah fitnah. Cerita yang disebar sebenarnya adalah berita palsu lama yang dikitar semula. Penelitian pada portal sebenarnya .my mendapati ia pernah ditularkan pada 2018. Jabatan Pendaftaran Negara turut memaklumkan fitnah sama diulang kembali pada 2019 dan tahun lepas. Menurut jabatan berkenaan, individu itu adalah isteri kepada warga Malaysia. Wanita tersebut memperoleh status warga negara melalui prosedur yang sah selagi perkara 15/1 Perlembagaan Persekutuan. Henti sebar fitnah. Tak perlu cetus kebesaran. Perbuatan itu adalah jenayah. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah,
segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Masih lagi dalam berita tengah malam, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada seluruh umat Islam di negara ini. Baginda menyuruh umat Islam merebut peluang mempertingkatkan amal ibadah dan mengeratkan ukhuwah sesama umat. Selain mengenepikan sebarang perselisihan, perbalahan dan perseteruan bersempena bulan Ramadan yang penuh barakah ini, Sultan Ibrahim turut mengajak seluruh umat Islam untuk bersama baginda bermunajat dan berdoa semoga Malaysia terus dirahmati dan diberkati serta dilindungi dari apa jua bentuk ancaman, bencana dan musibah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru semua pihak agar menjadikan awal Ramadan kesempatan untuk bermunajat dan meningkatkan amal selain berusaha bersungguh bagi menggapai nikmat madrasah Ramadan. Menerusi catatan di laman Facebook, Datuk Seri Anwar yang kini dalam rangka lawatan rasmi ke Jerman berkata umat Islam di Berlin sudah mula menjalani ibadah puasa. Sementara itu, Perdana Menteri turut berkongsi mesej daripada rakan di Indonesia berkaitan kisah yang menyayat hati iaitu insiden penderaan pelajar sekolah pondok di Jawa Timur. Beliau berpandangan pendidikan tidak wajar mengesampingkan disiplin, akhlak dan adab. Justru beliau meminta institusi pendidikan memberi penekanan terhadap penjagaan disiplin dan adab. Sempena Ramadan yang telah tiba dan penuh berkat ini, umat Islam hendaklah sama-sama meningkatkan amalan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengajak semua umat Islam bersama-sama menyemarkan masjid dan surau di kawasan masing-masing, merapatkan ukhuwah dan silaturahim sesama umat. Beliau turut berdoa agar setiap perkara yang dilakukan dipenuhi dengan keberkatan dan kebaikan. Perdana Menteri membuat kunjungan hormat ke atas Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier pada hari ini. Untuk laporan lanjut, kita bersama wartawan Siti Salwa Yusof di Berlin. Baik, terima kasih Nazri. Sebentar tadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat kunjungan hormat ke atas Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Bellevue. Kedua-dua pemimpin turut membincangkan perkara-perkara kerjasama dua hala pada mesyuarat bilateral yang berlangsung selepas itu. Terdahulu, Perdana Menteri melawat syarikat Siemens Energy iaitu satu daripada syarikat teknologi tenaga utama di dunia. Tahun lalu, Tenaga Nasional Berhad, TNB dan Siemens Energy memeterai memorandum persefahaman untuk memulakan pembangunan hidrogen hijau. Perdana Menteri selepas ini menerima sambutan rasmi oleh rakan sejawat beliau, Chancellor Olaf Scholz. Dan kedua-dua pemimpin dijangka mengadakan perbincangan empat mata dan mengadakan sidang media bersama selepas itu. Ikuti sidang media yang akan disiarkan secara langsung di Facebook Berita RTM sebentar lagi, iaitu kira-kira 1 pagi waktu Malaysia. Berbaki 4 hari lawatan Perdana Menteri di sini, pelbagai program telah diatur. Antaranya esok, Perdana Menteri dijadual mengadakan mesyuarat meja bulat bersama Kapten-Kapten Industri Jerman. Sekaligus dijangka dapat mempertingkatkan pelaburan syarikat-syarikat Jerman di Malaysia. Dan Perdana Menteri juga bakal menghadiri majlis bersama diaspora Malaysia pada hari berikutnya. Jadi setakat ini perkembangan di Berlin. Saya Siti Salwa Yusof dan juru kamera Rothman Abdul Ghaffar kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih Siti Salwa. Malaysia kekal antara destinasi pilihan pelabur asing di rantau ASEAN. Menurut Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz, Malaysia mempunyai kelebihan tersendiri berbanding negara ASEAN lain. We have competition, especially in the region. The good news is that ASEAN as a region has benefited in the redirection of flows, especially investment flows, given the realignment of the supply chain. If you look at the global FDI, in line with the slowing down of the global GDP, global FDI has gone down 12%, whereas
the FDI into ASEAN has gone up 5%. So ASEAN is actually bucking the trend. And of course, Malaysia stands to benefit from that, being one of the ASEAN countries. But at the same time, within ASEAN, we are competing and we have very strong resources, natural resources, because they want to look at green energy. We have land, and we have also at the same time the right, policies, incentive that have been consistent over the years. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menyambut ketibaan Perdana Menteri di Berlin. Perdana Menteri dijadual mengadakan mesyuarat meja bulat bersama 28 buah syarikat Jerman. Malaysia menjangkakan peningkatan pelaburan dari negara itu antaranya dalam sektor aeroangkasa dan tenaga. Penyusunan semula sekolah yang mempunyai kepadatan murid tinggi akan dilakukan. Menteri Pendidikan Fardina Sidik berkata ia bagi memastikan suasana pembelajaran lebih kondusif. Enrollment untuk darjah 1 ni memang tinggilah ya. Jadi ini menunjukkan bahawa dari segi komitmen kita untuk memastikan anak-anak kita berada dalam sekolah ini tercapai. Cuma kita nak kena adjust dari segi kepadatan itu, barangkali menyusun kembali, dan itulah tugas PPD dan juga JPN untuk memastikan tiada kesesakan yang keterlaluan lah di sekolah-sekolah. Beliau berkata demikian pada sidang media ketika melawat pembukaan sesi persekolahan di Sekolah Kebangsaan SK Saujana Putra Jenjarom. Menurut Fadlina, setakat ini kapasiti guru mencukupi. Jika terdapat kekurangan, ia akan diatasi segera dari semasa ke semasa. Sementara itu, Kementerian Pendidikan KPM tidak mempunyai perancangan untuk membuat penilaian menyeluruh terhadap ekosistem pendidikan vernakula. Kita mendengar pandangan tersebut, tetapi untuk hari ini pendirian Kementerian Pendidikan Malaysia adalah untuk berdiri tegak dan juga memperkukuhkan Akta Pendidikan. Dan sekolah vernakular ini, sebagaimana yang saya tegaskan sebelum ini, diiktiraf oleh Akta Pendidikan, dan kita akan teruskan dengan pendirian tersebut berdasarkan Akta Pendidikan. KPM juga sedang memperkukuh bahasa kebangsaan di sekolah vernakula yang menjadi agenda utama KPM. 14,000 permohonan kewarganegaraan bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan akan diselesaikan sebelum akhir tahun ini. Ia melibatkan kategori anak luar nikah serta anak angkat atau anak terbiar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata terdapat 59,000 permohonan bagi kategori itu sejak 2013 dengan 35,000 daripadanya telah diproses. Jadi KDN proses di bawah 15A. Berapa jumlah permohonan? 59,000. 59,000 daripada 140,000 adalah 3 kategori ini. Dan berapa yang sudah kami proses? KDN proses 35,000. Berapa baki? 14,000. Okey ya. Yang telah diproses itu, berapa sukses rate dia? 98% berjaya mendapat warga negara. Beliau bercakap kepada media selepas menghadiri sesi dialog khas 2024 Polis Diraja Malaysia PDRM di Maktab PDRM Ceras. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin menyatakan KDN kini dalam siri memberi penjelasan di Parlimen mengenai cadangan kerajaan untuk meminda Perlembagaan Persekutuan berhubung peruntukan hak kewarganegaraan kanak-kanak. Saya sekarang dalam siri memberi penjelasan pada ahli-ahli parlimen. Okey, dan saya yakin jika saya berpeluang untuk terus memberi penjelasan macam ini, macam saya sedang bagi penjelasan pada reporters, dan reporter bantu tulis. Okey, saya yakin pindaan ini boleh mendapat sokongan yang diperlukan. Dalam sidang media sama, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain berkata Maktab PDRM Ceras sedia dijadikan hub pembelajaran dan pendidikan keselamatan cyber dan pencegahan penyalahgunaan bahan terlarang seperti dadah. Langkah tersebut antara usaha PDRM menangani jenayah itu. Pihak kami, pihak PDRM telah bincang dengan Datuk Seri Menteri. Kita nak meletakkan Maktab PDRM ini sebagai satu hub
satu hub pembelajaran cybercrime, dark web ke semua, deep web dan juga narkotik. Narkotik ini kita nak sehingga pihak kita punya pakar analisis yang kita telah pun hantar ke UKM ini, dia boleh mengkaji. Bila dia kaji substan, dia tahu yang ini daripada Laos, yang ini adalah local made, yang ini daripada Guatemala, yang ini daripada Mexico, because dia punya print tu, handprint tu panggil. Substan ini berbeza-beza. Substan ini apabila satu makmal membuat, dia berbeza-beza dengan makmal yang lain. Sehingga peringkat itu kita nak. Laluan Seksyen 11 Persimpangan bertingkat Taiping Selatan ke Persimpangan Perwas Lebuhraya Pesisiran Pantai Barat WCE dibuka kepada umum mulai tengah malam ini. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Lantalinggi berkata bersempena pembukaan jajaran baru itu, pengguna akan menikmati pengecualian tol sehingga 11 Mei nanti. Dengan jajaran sepanjang 35.5 km itu, pengguna hanya memerlukan 20 minit sahaja berbanding 55 minit sebelum ini melalui laluan sedia ada. Jadi sudah tentunya lah perjalanan pengguna jalan ini akan sangat mudah dan lebih selamatlah kerana jalan ini telah kita buka. Ya. Dan Seksyen 11 ini saya difahamkan adalah ia menelan belanja sebanyak 422 juta ringgit. Dari keseluruhannya jajaran projek WC ini yang saya difahamkan 5 bilion lah semuanya. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Taiping. Lebuhraya WCE merupakan laluan alternatif terbaru yang menghubungkan Cangkat Jering di Perak ke Banting Selangor sepanjang 314.5 km. Pusat dialisis akan dibuka di setiap negeri dalam tempoh 2 tahun bagi memberi khidmat perubatan kepada pencarum perkeso. Menteri Sumber Manusia Steven Sim berkata golongan pekerja merupakan kumpulan tertinggi mengidap penyakit buah pinggang. Program saringan kesihatan ini bermula 2013. Ketika 2013, antara yang disaring lebih kurang 9% orang yang disaring didapati mempunyai penyakit diabetik. Tetapi 10 tahun selepas itu, pada tahun 2023, jumlah orang yang disaring oleh pekeso yang didapati mengidapi penyakit diabetik mencecah 20%, 19.9%. Jadi ini merupakan angka yang amat mendadak, dan kita lihat perbelanjaan pekeso untuk kes-kes dialisis juga meningkat lebih kurang 20 hingga 30 juta dalam masa 2-3 tahun ini. Perkeso merekodkan 19.9% golongan pekerja mengidap penyakit diabetes. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara Palestin, Palestin Merdeka. Salam Malaysia Madani dan selamat berpuasa.